Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, sempena dengan kedatangan hari baik, bulan baik ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya, selamat menyambut hari yang begitu besar artinya kepada kehidupan seorang Muslim. Hari raya ataupun hari Aid bukan sahaja ditunjukkan dengan cara kita mengadakan sambutan, tetapi yang besarnya menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya. Yang paling besar anugerah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisnya, fa ya ajaban liman adraka ramadana fala yughfarulah. Alangkah ajaibnya bagi seseorang yang dikurniakan kepadanya umur sempat berada sepanjang bulan Ramadan, tutup Ramadan, akhir Ramadan, orang itu tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala dari kesemua dosanya. Inilah yang Nabi sebutkan, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa genap Ramadan imanan, bertolak dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan kesemua dosa yang terdahulu. Kalau inilah ajaran-ajaran asas yang kita fahami datangnya Ramadan, maka benarlah sambutan Ramadan itu amat besar artinya bagi orang yang telah berjaya merentasi Ramadan itu dengan ibadah-ibadah khusus, sama ada ibadah puasa khusus, puasa kerana Allah Subhanahu wa taala, berqiyamul lail, mengadakan ibadat malam, tarawih, tahajud, atau salat-salat yang lain, atau doa-doa yang diwaktukan, wahum bil ashari yastaghfirun, mereka pada waktu-waktu sahur memohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah semuanya disimpulkan dalam satu hadis yang sahih. Nabi pernah menyebut, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu awalnya Allah limpahkan insan yang berpuasa dengan rahman Allah yang melimpah ruah. Pada pertengahannya Allah kurniakan keampunan kepada mereka, dan pada akhirnya bebaslah mereka daripada api neraka. Cuba kita bayangkan, kalaulah seorang insan itu dengan suatu kesilapan yang dilakukan terpaksa merengkok dalam penjara, tiba hari dibebaskan daripada penjara, tentulah dia dan keluarganya akan menyambut pembebasan itu dengan berbagai-bagai ragam sambutan, nak menyatakan seronoknya, bahagianya bila terlepas daripada yang namanya dia penjara. Cuba kita lihatkan contoh, kalau seorang hamba yang menjadi hamba sahaya kepada manusia,
Tiba-tiba satu hari tuannya membebaskannya daripada perhambaan. Cuba bayangkan perasaan itu yang wujud pada insan yang hamba dibebaskan. Kalau itulah analogi yang dapat saya sebut. Cuba bayangkan kita orang Islam ini dengan penuh yakin kita berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan datang hari yang dikatakan bahawa wa akhiruhu itqun minan nar, dan pada akhir Ramadan yang diikuti dengan sambutan Aidil Fitri, raya fitrah, itu raya yang dikatakan amat wajar kita merayakannya kerana kita telah dibebaskan Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka. Bayangkan ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan Aid, raya. Aid juga disebutkan minal aidin al-faidin al-maqbulin. Minal aidin ialah orang yang kembali kepada mana? Al-faizin, yang memperolehi kejayaan. Al-maqbulin, yang Allah terima segala amal-amal mereka. Inilah dipanggilkan Aidil Fitri, kembali kepada fitrah insan. Apa fitrah kita? Ini yang disebutkan kullu maulud yulad alal fitrah. Semua anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksud fitrah, suci dari dosa, suci daripada kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah dengan orang yang berpuasa tadi. Dikatakan bahawa ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan kepadanya kesemua kesalahan-kesalahannya. Kalau inilah yang dapat kita lihatkan sebagai satu rangkaian, dengan rangkaian Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada hamba-Nya berbagai-bagai anugerah. Itu baru anugerah dunia. Sebab tu raya digambarkan dengan penuh keseronokan, penuh keindahan, penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, janganlah dikuturi, dicemari hari raya seperti ini dengan adanya amalan-amalan yang bercanggah dengan hukum syarak, atau amalan-amalan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, atau amalan yang seolah-olahnya mengundang Allah menarik balik keampunannya kepada manusia yang disebut tadi, kerana mereka telah melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama yang jelasnya, melanggar bila berlaku pembaziran yang nyata pada hari raya. Yang kedua, mewah lebih daripada patut, mengada-ngada dan menunjuk-nunjuk, mempamerkan pakaian, perhiasan baru, alhamdulillah, tapi yang bercanggah dengan hukum syarak. Pendedahan aurat sebagai contoh. Yang keempat, berhibur yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, amal-amalan seperti mana bersalam-salaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Malah kadang-kadang itu sampai ke peringkat menjolok mata, atau mengadakan majlis-majlis hiburan, atau sambutan-sambutan raya yang jelas ketara berlanggar dan bercanggah dengan hukum syarak. Saya mengambil kesempatan pada hari baik, bulan baik ini mengajak dan menyeru diri saya dan seluruh kawan-kawan dan sahabat-sahabat serta kenalan-kenalan yang baru dan yang lama, yang saya kenal dengan tidak. Mari kita hayati Aid ini, raya fitrah ini, dengan berazam tidak akan mengulangi kesilapan dan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengekalkan kita mendapat
maghfiratun minallah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya lah kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapat akhirnya keredaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.